Ambil ulang sikit lah. Muka surat 9 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung muka surat 9. Betul? Muka surat 9. Alhamdulillah, hari ini kita diberi keizinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bermuzakarah sekali lagi pada pagi ini. Syukur pada Allah. Hari ini kita muzakarah mengenai kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan kitab yang kedua kita akan bermuzakarah mengenai kitab hadis, iaitu Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid 2. Kitab Faridatul Faraid ini kitab tauhid, menceritakan mengenai ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kita sambung muka surat nombor 9. Muka surat 9. Mana maka baginya? Maka baginya satu ta'aluk jua. Maka baginya itu sifat ilmu. Ni kita berbicara mengenai sifat ilmu. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah masuk bahagian ta'aluk. Ta'aluk tu apa? Nak kena faham dulu ta'aluk tu. Kalau kita tak faham ta'aluk, nanti baca pun tak guna juga. Ta'aluk tu apa? Ta'aluk tu ringkasnya kerja bagi sifat. Kalau kata kita kata apa, ta'aluk ilmu maknanya kerja bagi sifat ilmu. Macam tu. Kerja atau tugas sifat tu. Tapi pada hakikatnya sifat tu kan, sifat tu bukannya bekerja. Sifat tu bukannya bertugas. Pada hakikatnya, faham tak? Bukan sifat tu yang buat kerja, kan? Yang hakikatnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah yang maha mengetahui, zat Allah yang mengetahui. Faham tak? Zat Allah mengetahui akan sekalian perkara yang wajib dengan sifat ilmu. Tapi nak diberi faham apa tugas sifat ilmu tu. Sebab tu kita kata kerja atau tugas. Tapi contoh macam kudrah. Kalau kita i'tiqad kudrat yang menjadikan alam ni, apa hukum dia? Hukum dia kafir. Kudrah yang menjadikan alam ni, hukum dia kafir kalau i'tiqad begitu. Jadi macam mana kita nak i'tiqad seumpama ahli sunnah wal jamaah ni? Macam mana? Jadi kita nak kata macam mana? Kalau kata kudrah itu menjadikan alam kafir, sedangkan kita tahu kudrah itulah dengan sifat kudrah lah Allah Ta'ala menjadikan alam ni, betul? Allah Ta'ala menjadikan alam ni dengan sifat kudrah. Allah Ta'ala menjadikan alam ni dengan sifat kudrah. Dengan sifat berkuasa. Bukan sifat berkuasa tu yang menjadikan alam.
Jadi sifat berkuasa tu atau sifat kudrah itu adalah sebagai alat bagi Allah Ta'ala menjadikan alam ni. Nak bagi faham tu. Umpama kita lah, kan, kita buat kerja menggunakan apa? Kudrah kita, kudrat kita ni lebih kepada kita kenali dengan apa? Dengan tangan. Jadi tangan kita ni menjadi alat bagi kita untuk melaksanakan kerja buat kita. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu Taala ni bukan ilmu tu yang mengetahui, tapi yang mengetahui tu zat Allah Subhanahu Taala. Jadi kita nak i'tikadkannya macam mana? Allah Ta'ala mengetahui akan sekalian perkara yang wajib dengan sifat ilmu. Macam tu. Dengan sifat pengetahuan, ilmu. Macam tu. Faham tu? Tu kena faham. Jadi kita bicara pasal takluk. Maka baginya sifat ilmu itu satu takluk jua. Dah faham takluk kan? Takluk tu tugas bagi sifat tersebut. Jadi kita bicara sifat ilmu ni tugas bagi sifat ilmu lah. Jadi takluk sifat ilmu ni, pengarang kata, musannif kata, satu jua, iaitu apa dia? Takluk tajizi qadim. Takluk tajizi qadim. Jadi macam mana takluk tanjizi qadim ni? Takluk tanjizi qadim ni apa makna? Takluk tunai ketika azali. Ketika azali lagi Allah dah mengetahui akan sekalian perkara. Faham? Sekalian perkara Allah tahu. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, Allah tahu sekalian perkara. Jadi takluk tanjizi qadim ni maknanya Allah mengetahui ketika azali lagi. Allah dah tahu kan ketika maksudnya sejak azali lagi, sejak sedia kala lagi Allah dah mengetahui sekalian perkara. Masa tu alam tak ada lagi, makhluk ni tak ada lagi, tapi Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah apa yang dia nak buat. Faham? Allah dah tahu. Bukan Allah buat dulu baru tahu, tak. Sebab tu dalam ilmu ni dia tak ada takluk sulihi qadim dan takluk tanjizi hadis. Sebab kalau ada takluk sulihi qadim kan, maknanya Allah Ta'ala tu jahil kalau ada takluk sulihi qadim. Kerana apa? Takluk sulihi qadim ni maknanya apa? Maknanya pada ketika itu patut saja Allah Ta'ala tahu dan patut tak tahu. Jadi mana mungkin Allah tak tahu? Faham? Jadi sebab itulah dalam sifat ilmu ni tak ada takluk sulihi qadim, tak ada takluk tanjizi hadis. Kalau ada takluk tanjizi hadis dalam sifat ilmu ni, maka Allah Ta'ala tu lemah. Sebab dia nak kena buat dulu baru dia tahu. Sebab tanjizi hadis ni tunai ketika baru ni kan, buat baru tahu. Allah Ta'ala bukan macam tu. Macam tu makhluk namanya, buat baru kita tahu. Kalau tak buat kita tak tahu. Faham? Jadi satu-satunya takluk di dalam sifat ilmu ni ialah takluk tanjizi qadim. Okey, sambung. Maka mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pada azali. Nampak? Maka mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pada azali akan segala perkara, termasuk perkara yang wajib, termasuk perkara yang mustahil, termasuk perkara yang harus. Semua Allah Ta'ala mengetahui, tak tersembunyi satu pun. Hingga apa musannif kata? Hingga barang yang tiada kesudahan baginya. Tak ada kesudahan baginya. Seperti apa barang tu? Seperti kamalatnya
kamalatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Seperti kamalat tu. Kamalat tu kesempurnaan. Kesempurnaan Allah Taala tu tak ada kesudahannya. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala berbilang-bilang banyaknya, tak terhingga, tak terhitung, tapi Allah Taala tak tahu. Kita je yang tak tahu. Dan segala nafas ahli syurga, Allah dah tahu dah siapa yang masuk syurga dan siapa yang masuk neraka. Allah Taala dah tahu. Ketika bila? Ketika azali lagi. Pada azali lagi. Ketika sejak sedia kala lagi. Azali tu maknanya sedia kala. Jadi sedia kala ni apa maknanya? Faham? Sedia kala, azali. Sebut azali, azali. Sejak azali lagi. Sejak sedia kala lagi. Sebut pandai. Tapi nak faham maksud tu apa? Tu nak kena faham. Kalau tak faham, sekadar sebut je. Kan? Jadi apa makna sedia kala? Kalau boleh bagi tahu apa makna azali tu. Jadi makna sedia kala tu kena tahulah. Kan? Kena tahu lah. Makna sedia kala tu. Sedia kala tu tak ada permulaan. Apa dia? Tak ada permulaan. Kalau tak tahu, tak patutlah. Tak patutlah. Jadi tak ada permulaan. Tu sedia kala maksudnya. Tak ada mula. Kerana apa? Kerana zat dan sifat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kidam. Tak ada mula, tak ada permulaan. Jadi sejak azali lagi Allah Ta'ala dah mengetahui akan nafas ahli syurga ni. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, Allah dah tahu. Semua perkara Allah Ta'ala tahu. Yang wajib Allah Ta'ala tahu. Yang mustahil Allah Ta'ala tahu. Yang harus, perkara harus Allah Ta'ala tahu. Tapi ada tak perkara yang Allah Ta'ala tak tahu? Ada tak? Apa dia? Kalau ada, apa yang Allah Ta'ala tak tahu? Allah Ta'ala maha mengetahui, dia tak tahu pula. Macam mana? Tahu ke tak tahu? Tahu. Kalau tahu apa dia? Jangan tahu makannya. Adakah perkara, sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tak tahu? Kalau ada, apa dia? Kalau ada, pelik juga bunyi ni. Ada benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Susah kita nak terima, kan? Jadi apa benda yang Allah Ta'ala tak tahu? Ada ke tak ada perkara yang Allah Ta'ala tak tahu? Kalau ada, apa? Kalau ada, kalau ada, apa dia yang Allah Ta'ala tak tahu? Kata Allah Ta'ala mengetahui akan semua perkara. Tak kira perkara yang wajib Allah Ta'ala tahu, perkara yang mustahil Allah Ta'ala tahu, perkara yang harus Allah Ta'ala tahu. Jadi apa yang Allah Ta'ala tak tahu? Tahu ke tak nak tahu? Tak nak tahu, kita sambung apa? Mana? Dan mustahil. Dan mustahil lawannya iaitu jahil. Lawan pada sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah sifat jahil. Sifat mustahil inilah yang ada pada makhluk. Sifat mustahil inilah yang ada pada kita ni, iaitu bersifat dengan sifat jahil. Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat jahil sebab dia bersifat dengan sifat ilmu. Mana tahu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu? Macam mana tahu?
Allah tak bersifat dengan jahil. Allah bersifat dengan ilmu. Mana tahu. Jadi daripada situlah memerlukan dalil atau bukti yang menyabitkan Allah SWT itu bersifat dengan sifat ilmu. Jadi apa dalilnya, apa hujahnya, apa buktinya yang mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu dan tak bersifat dengan sifat jahil? Apa dalilnya? Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Apa dia? Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu bahawasanya, apa dia? Jika ada ia Allah Ta'ala itu jahil. Dia kata apa? Jika atau kalau Allah Ta'ala itu jahil, nescaya tiada ada ia Allah Ta'ala itu menghendaki, dan iaitu mustahil. Kalau Allah Ta'ala tu jahil, dia kata kan, Allah Ta'ala tu jahil, nescaya apa? Nescaya tiada ada ia Allah Ta'ala itu menghendaki. Tak berkehendaklah Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tu jahil. Betul tak? Kan? Contohnya macam kita ni tak tahu akan sesuatu perkara. Macam mana kita nak berkehendak kepada sesuatu perkara tu? Boleh faham tak? Contoh kita nak makan. Nak makan. Katakan kita ni tak tahu akan beras. Katakan perumpamaan. Kita ni tak tahu beras. Kan? Kita ni tak tahu beras. Jadi macam mana kita nak makan nasi? Kan? Bila tak tahu beras tu, tak adalah kita berkehendak untuk makan nasi. Macam tu. Jadi bila Allah Ta'ala itu jahil, dia kata kalau Allah Ta'ala itu jahil, maka dia tu tak ada sifat kehendak. Kan? Tak ada bersifat kehendak. Jadi tak ada bersifat kehendak tu, apa dia kata? Iaitu mustahil. Mustahil lah Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kehendak. Kerana apa? Kerana sabit menghendakinya Allah Ta'ala dengan dalil yang telah lalu. Dah sabit dah Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kehendak. Kita tak nafikan lagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kehendak. Sebab kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat kehendak, maka tak adalah alami. Betul tak? Allah Ta'ala tak bersifat tak berkehendak untuk menjadikan alam ni. Macam mana nak ada alam ni kalau Allah Ta'ala tak ada bersifat kehendak? Jadi dah sabit dah sifat kehendak tu, seperti yang telah lalu kita baca. Pengarang dah bagi tahu dulu dah. Allah Ta'ala tu dah bersifat berkehendak, bersifat berkehendak. Sabit Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kehendak. Sifat berkehendak. Sifat iradat nama dia. Jadi bila dah sabit tu, kan, lalu dah sabit baginya Allah Ta'ala itu apa? Menghendaki dengan dalil yang telah lalu, maka sabitlah ilmu. Sebab sebelum berkehendak mesti ada ilmu. Kan? Umpamanya kita nak cari tudung, nak pakai tudung. Kan? Nak pakai tudung. Baju kita ni warna merah. Betul? Jadi nak kena matchingkan dengan tudung apa? Mestilah juga dengan ada kemerah-merahan. Betul? Betul tak? Jadi kat situ ada kehendak. Ada kehendak kita nak mencari tudung yang ada kemerah-merahan. Betul tak? Bila ada kehendak, maka kita secara automatik
kita mengetahui. Kita dah tahu dah nak matching dengan baju merah ni, mestilah tudung yang ada warna merah-merah atau pink atau yang sebagainya. Betul tak? Jadi baru kita pergi cari. Bila ada kehendak tu, baru kita pergi cari. Bila pergi cari, kita pilih pula. Betul tak? Kita pilih. Dekat situ kita menggunakan sifat ilmu kita. Oh, tudung ni tak berapa sesuai. Tudung biru ni tak sesuai dengan merah ni, dengan baju merah. Oh, tudung kuning tak sesuai dengan baju merah. Kita tu dikatakan sifat mengetahui. Tahu? Jadi kita pilih dekat situ. Pilih dekat situ dengan sifat perilmu. Begitulah umpamanya Allah Subhanahu Taala, kan? Allah Taala tak akan berkehendak menjadikan alam ni kalau dia tak tahu. Kita pula tak berkehendak nak cari tudung tu kalau kita tak tahu nak matching warna apa. Nak bagi persamaan dengan baju kita ni, tudung warna apa, baju warna apa. Kalau kita tak tahu, kita tak berkehendak untuk pergi cari tudung. Disebabkan kita tahulah, kita memilih tudung tu. Tu nak bagi faham tu Allah Ta'ala tu. Sifat ilmu dan kehendak Allah Ta'ala tu. Bila sabit sifat kehendak, maka Allah tu sabitlah sifat ilmu dia. Sebab apa? Sebab jika Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ilmu, maka apa? Maka Allah Ta'ala tak berkehendaklah menjadikan alam ni. Kerana apa? Allah Ta'ala tak tahu nak menjadikan alam macam mana. Jadi dia tak berkehendak lah. Faham? Okey, disebabkan Allah Ta'ala itu sudah bersifat dengan sifat kehendak, seperti mana dalil yang musannif ni bagi tahu yang terdahulu, maka sabit jugalah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu. Macam tu. Itu cara berdalil. Ulama ajar cara berdalil. Sebab dalil di dalam akidah ni wajib. Dalam sifat 20 ni kena ada dalil. Wajib tahu dalil. Wajib tahu macam mana nak dapatkan dalil. Wajib tahu macam mana kita nak berfikir atau mengeluarkan buah fikiran mengenai dalil. Setidak-tidaknya kita faham. Kalau kita tak boleh nak ucapkan dengan mulut, tak boleh nak keluarkan dalil tu, tapi kita faham akan dalil tu, macam mana nak sabitkan Allah Ta'ala dengan sifat ilmu ni. Kita boleh berfikir sendiri. Tak semestinya kita kena cakap. Okey, sambung. Dan apabila sabit baginya Allah Ta'ala ilmu, mustahil atasnya jahil. Bila dah sabit sifat ilmu, maka Allah Ta'ala tu taklah bersifat dengan sifat jahil. Nampak? Jadi dalil ni juga termasuk di dalam fardu ain untuk kita ketahui dalil ni. Sebab tak ada dalil ni dinamakan apa? Dinamakan taklid. Apa tu taklid? Orang yang ikut-ikut. Ikut-ikut. Orang yang ikut-ikut ni akidahnya tak sah. Ada ulama yang mengatakan orang yang ikut-ikut ni akidahnya tak sah, boleh jadi kafir. Salah seorangnya apa? Ibnu Arabi. Itu imam tauhid. Lagi siapa? Lagi Imam Sanusi. Nampak? Jadi kita nak kena keluar daripada khilaf ulama ni. Dalam bab akidah ni kita kena keluar daripada khilaf ulama ni yang mengatakan apa? Mengatakan orang yang taklid ni, orang yang ikut-ikut ni, orang yang tak reti berdalil ni kan kafir. Ada yang kata kafir, ada yang kata tak kafir, tapi dia berdosa. Sepanjang masa dia berdosa. Kerana dia tak mengetahui akan dalil. Sebab bila tak tahu dalil, dia jadi orang yang ikut-ikut akidahnya. Kan? Akidahnya jadi ikut-ikut.
Bila orang kata ada Allah, dia bukan ada. Oh, ada Allah. Mana kau tahu ada Allah? Tu ulama cakap, tok guru cakap, kitab cakap. Jadi dia ikut cakap orang. Walaupun orang tu ulama, dia ikut cakap kitab. Walaupun kitab tu betul. Dinamakan juga orang taklid. Sebab dalil ni kita mesti usaha dengan pemikiran kita sendiri. Jadi ulama ajar dalam kitab macam mana cara nak berdalil. Jadi kita ambil je dalil ulama tu, kita fikirkan. Sehingga kan keluar daripada diri kita sendiri, menyabitkan, oh betul Allah Ta'ala itu ada. Oh betul Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Oh betul Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Kita sendiri yang kena fikir. Ulama dah bagi jalan. Ini maksudnya jalan. Ulama bagi jalan. Dalil ni ulama bagi jalan macam mana nak menyabitkan Allah Ta'ala dengan bersifat dengan sifat wajib, dan ternafi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat mustahil. Jadi ulama dah bagi jalan, tinggal kita jalan je. Jalan tu maksudnya tinggal kita ambil tu, fikir macam mana ulama tu dapat dalil macam ni. Jadi kita fikirkan dalil ulama tu, sehingga kan kita kata oh betul. Tu pun dah cukup kan, kita applykan dalam kehidupan kita. Tu betul Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Barulah kita, orang kata dapat kenal Allah Ta'ala tu, kita makrifah Allah Ta'ala tu. Tak apalah, walaupun kita makrifah dengan ilmu, tak apalah, kita dapat ilmu yakin. Serendah-rendah pangkat makrifah tu dengan ilmu yakin. Jadi kita ni tahap orang awam, kita berjalanlah, orang kata selangkah demi selangkah. Habis sifat ilmu. Masuk sifat yang ke-10, iaitu ke-10 hayat. Artinya hayat tu hidup. Dalam kitab Faridu Faraid ni memang dia menggunakan istilah hayat tu diterjemahkan dengan hidup. Kalau ikut ulama yang terkemudian daripada tu, yang menengenahkan, yang apa? yang menukar istilah. Dia tukar istilah je, bukan tukar makna. Bukan menukar makna tu. Dia mengenalkan istilah. Apa dia? Dia tambah per. Bagi sifat makni ni ditambah per depan. Contoh hayat. Hayat tu maknanya hidup. Jadi tambah per. Jadi maknanya jadi per hidup. Kalau kudrat, maknanya kuasa. Dalam kitab Faridatul Faraid ni ditambah dengan per. Oleh siapa? Oleh Pada'i. Pada'i ni ulama. Ulama yang mengajar di Mekah. Jadi dia yang menambah istilah tu. Dia yang menambah baik. Maksudnya menambah baik supaya ada perbezaan di antara apa? Isim dan masdar. Tu dah masuk bab nahwu pula. Isim dan masdar. Apa tu isim, apa tu masdar? Sebab sifat makni ni ada dua makna. Satu apa? Satu makna daripada apa? Dia panggil ismi. Makna ismi. Yang kedua makna masdari. Jadi dekat situ perbahasan nahwu pula. Jadi kita tak naklah pergi pada perbahasan nahwu tu, sebab kita pun bukannya mahir nahwu. Kalau cerita dekat orang awam ni pun dia tak belajar nahwu kan. Nahwu sorab ni tak belajar. Jadi kita cerita apa? Cerita atas yang mudah untuk difahami oleh orang awam lah. Jadi sifat yang ke-10 ni iaitu hayat. Hayat apa ertinya? Erti dekat sini dia bagi tahu hidup atau
hidup. Jadi hidup atau perhidup ni adalah terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hayat, bahasa Melayunya perhidup. Jadi apa makna perhidup ni? Nak kena tahu tu lah. Apa makna yang dikendaki ni? Makna yang dikendaki bagi perhidup ni atau hayat ni apa dia? Itu baru lepas fardu ain. Kalau setakat tahu hayat tu perhidup atau kudrat itu perkuasa, jadi itu belum lepas lagi fardu ain. Sebab itu hanya sekadar balik bahasa atau terjemahan. Jadi iaitu apa? Iaitu makna perhidup tu, makna hayat tu. Apa dia? Sifat yang maujud. Sifat yang maujud, musannif kata. Jadi sifat yang maujud ni adalah satu sifat yang ada, yang benar-benar wujud, yang ada sungguh. Yang ada sungguh. Makna ada sungguh ni kita boleh nampak lah. Boleh nampak. Maknanya sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala ni kita boleh nampak, tapi bukan dekat dunia ni. Bila nak nampaknya? Tunggu matilah. Nak nampak sifat Allah Taala ni, nak nampak zat Allah Taala ni, nak lihat atau tengok sendiri zat Allah Taala ni, sifat Allah Taala ni, kena mati dulu. Tu syarat dia. Nak tengok, mati dulu. Kalau tengok dalam mimpi lain. Dalam mimpi lain. Dalam mimpi dia tak kira. Itu lain. Yang tengok dekat sini maksudnya kita melihat dengan mata kepala. Allah Ta'ala itu izinkan kita melihat zat zat Allah Ta'ala tu, sifatnya tu, sifatnya tu dekat akhirat besok dengan mata kepala. Ada komen tak jelas. Tak jelas ke? Kalau ada, boleh komen lagi jelas ke tak jelas. Sila bagi tahu. Ni ada tak berapa jelas, tak jelas sangat. Sekarang jelas. Mungkin kena dekat sikit kot. Mungkin boleh komen jugalah kalau jelas. Kalau jelas ke tak jelas. Kalau jelas, sila bagi tahu jelas. Komen jelas. Kat mana tadi? Kat mana tadi? Lupa dah. Mawujud yang sedia. Sifat yang mawujud. Maksudnya Allah Ta'ala izinkan kita besok, dekat akhirat besok, untuk menyaksikan atau melihat zat Allah Subhanahu Ta'ala dengan mata kepala. Bukan dekat dunia ni. Dekat dunia ni hanya insan yang istimewa je yang Allah Ta'ala beri. Itu pun seorang. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja yang diberi izin Allah Ta'ala untuk melihat akan zatnya. Dekat mana? Tak ada dekat. Jadi ketika itu Rasulullah ni di apa? Di Isra' Mi'raj kan. Ini kita nak sambut Isra' Mi'raj ni. Bila ni? 27 Rejab ni. Isra' Mi'raj ni. Ketika itulah Rasulullah di Isra' Mi'raj kan. Di Mi'raj kan ke langit. Sehingga mana? Siratul Muntaha. Bukannya Allah Ta'ala ada kat situ. Rasulullah memang pergi dekat situ. Kan, Rasulullah memang pergi kat situ. Memang diperjalankan Rasulullah hingga ke atas langit. Hingga langit ketujuh, atas lagi. Siratul Muntaha tu. Jadi sampai Jibril pun tak boleh nak pergi dah. Pada akhir-akhirnya Jibril pun tak boleh nak pergi dah. Jibril kata, sampai di sini je aku boleh ikut. Lebih lagi tak boleh. Dan Rasulullah ajak juga teman ni, kena teman.
Sebab Rasulullah segan. Nak jumpa dengan Allah ni Rasulullah segan. Jadi minta teman juga. Jadi Jibril kata tak boleh. Kalau aku pergi, nescaya aku terbakar hangus. Jadi Rasulullah pergi berseorangan. Rasulullah Jibril hantar Rasulullah tu sampai ke langit ketujuh tu. Kemudian Rasulullah pergi sendiri. Sehingga Siratul Muntaha. Jadi bukan Allah Ta'ala dekat situ, bukan. Rasulullah yang pergi dekat situ. Dan Rasulullah melihat, Allah Ta'ala izinkan Rasulullah melihat akan zat Allah SWT tu dengan apa? Dengan sekalian tubuh badan Rasulullah, mata kepala. Jadi Rasulullah menyaksikan Allah Ta'ala tu tanpa kafiat, ulama kata, tanpa ada cara. Sehingga kan Rasulullah sendiri pun apabila ditanya oleh sahabat macam mana Allah Ta'ala zatnya tu, Rasulullah pun tak boleh nak cerita. Sebab apa? Sebab tak ada bandingan, tak ada bayangan. Tak boleh dibandingkan zat Allah Ta'ala ni dengan alam ni. Sebab itulah Rasulullah tak boleh nak cerita, sebab tak ada bandingan. Kita ni boleh cerita sebab ada bandingan. Kita nak cari seorang nama Mat, kan? Bila kita pergi ke satu tempat, ke kampung, kita tanya Mat tu ada tak? Orang tanya Mat mana? Kan? Orang tanya Mat mana yang hang cari ni, mat mana ni, dia tanya. Mat boncik ke mat botak? Orang tanya kan. Hang cari ni mat boncik ke mat botak ni? Dekat situ kita boleh buat bandingan. Jadi kita kata mat boncik kita cari, bukan mat botak, tak, mat boncik. Jadi kita boleh buat bandingan. Tapi Allah Ta'ala ni, sehingga kan Rasulullah tak boleh nak buat bandingan. Sebab tu Rasulullah tak boleh nak menceritakan akan zat Allah SWT. Itu nak dikatakan sifat yang maujud tu. Sifat yang maujud ni kita boleh lihat. Sifat yang maujud ni ada 7, iaitu sifat ma'ani. Semua qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', bahasa, kalam ni kita boleh tengok, kita boleh saksikan, dan kita boleh nampak. Maksudnya hayat Allah Ta'ala ni kita boleh nampak. Macam mana hayat Allah Ta'ala ni kan? Hayat kita pun tak boleh nampak, hayat Allah kita boleh nampak. Macam mana? Nanti mati dululah baru tahu. Syarat dia mati. Baru tahu macam mana. Jadi ahli syurga ni melihat Allah SWT dalam syurga ni, kan? Masing-masing Allah Ta'ala izinkan ahli syurga ni untuk melihat zatnya. Masing-masing dapat melihat zat Allah Ta'ala. Bila habis tengok zat Allah Ta'ala ni, masing-masing tanya orang sebelah, engkau tengok zat Allah Ta'ala macam mana? Hang tengok macam mana? Masing-masing tanya, hang tengok lagu mana tadi? Dia pun tanya, hang tengok lagu mana? Yang engkau tengok ni lagu mana? Engkau tanya aku. Hang tanya aku, hang tengok lagu mana? Masing-masing semua tak boleh nak cerita. Maknanya macam tu. Nak cerita tak boleh. Walaupun kita dah sama-sama sebelah tengok ni, tak boleh nak cerita lagi. Masing-masing dah tengok. Engkau tengok, aku tengok, hang tengok, engkau tengok, pun tak boleh nak cerita. Sama-sama duduk dalam syurga pun tak boleh nak cerita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu tak serupa dengan sesuatu yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sekupu, tak ada bandingan. Allah Ta'ala ni tak ada bandingan. Tu nak ceritanya sifat yang maujud. Umpamanya kitab ni lah, umpama kitab ni. Kitab ni ada biru ni kan. Ada biru ni. Biru ni dipanggil sifat maujud lah ni, sebab dapat lihat. Biru ni sifat maujud bagi kitab ni. Biru ni sifat ma'ani bagi
kitab ni. Biru ni, biru. Nampak biru? Biru ni. Okay, faham? Ni kata sifat maujud. Biru ni. Kalau tanya sifat sabiah, boleh bagi tahu tak? Panjang pula cerita. Sifat sabiah dah lepas ni. Kalau tanya apa sifat sabiah kitab ni, agak boleh jawab tak? Tu nak kena cerita panjang lagi. Pasal apa? Pasal barang dah lepas. Jadi kena tahulah sifat makni apa, sifat sabiah apa, sifat nafsiah apa, sifat maknawiyah apa. Tu pembahagian sifat. Pembahagian sifat ada 4. Sifat nafsiah, sabiah, ma'ani, maknawiyah. Okey. Jadi sifat yang maujud. Sifat hayat tu sifat yang maujud, yang sedia. Musannif kata yang sedia. Maksud yang sedia ni macam mana pula? Maksudnya sifat hayat ni adalah kidam. Sifat Allah Ta'ala tu pun kidam. Sekalian semua sifat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kidam juga. Bukan hanya zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan kidam, tapi sifat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kidam juga. Iaitu qadim. Tak ada permulaan. Jadi sifat hayat ni tak ada permulaan. Mana mungkin zatnya tak ada permulaan, tapi sifatnya ada mula. Tak mungkin. Tak mungkin. Faham tak? Boleh nampak jelas. Jadi hayat ni dia bersifat dan sifat yang maujud dan sifat yang sedia. Yang tambah lagi, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya sifat hayat ni ada di zat Allah Ta'ala atau ada pada zat Allah Ta'ala. Tu maksud berdiri. Berdiri pada zat, maksudnya ada pada zat. Dia bersepakai dengan zat. Faham tak? Bersepakai dengan zat. Bukan dia terpisah-pisah. Bukan terpisah. Zat dekat lain, sifat hayat dekat lain. Bukan. Macam ni lah, macam kitab ni lah. Kitab ni dengan sifat biru ni, dia kan bersepakai. Sifat biru ni kan ada dekat kitab ni. Macam itulah umpamanya, kiasnya kita nak beri faham akan sifat Allah Ta'ala tu berdiri pada zat. Seumpama biru ni, warna biru ni kan berdiri pada sifat ni, ada pada sifat ni. Ada pada sifat ni, ada pada kitab ni. Faham? Biru ni ada pada kitab ni. Umpamanya begitulah. Sifat hayat tu berdiri pada zat. Lagi apa? Jadi sifat hayat tu berdiri pada zat Allah Ta'ala yang mengesahkan. Mengesahkan ni apa dia? Mengesahkan ni pada akal kita. Mengesahkan ni pada akal kita. Nak mengesahkan apa? Mengesahkan baginya Allah Ta'ala itu bahawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat ma'ani. Jadi sifat hayat ni kan, sifat hayat ni mengesahkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang lain. Sifat ma'ani lah yang sifat hayat ni lah sifat hayat ni lah yang mengesahkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kalau tak ada sifat hayat ni, maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala tu mati.
Bila mati macam mana nak bersifat dengan sifat ma'ani yang lain? Maksudnya macam tu. Jadi sifat hayat ni lah mengesahkan. Dia hanya mengesahkan. Sifat hayat ni dia tak ada takluk. Sifat hayat ni tak ada takluk. Dia hanya sekadar mengesahkan zat Allah Ta'ala ini bersifat dengan sekalian sifat ma'ani yang lain, iaitu 6 sifat ma'ani yang lain. Campur hayat ada 7 sifat ma'ani. Jadi itu nak dikatakan tugas bagi nak fahamnya, nak bagi faham tugas bagi sifat hayat. Cuma hayat ni dia tak ada takluk. Dia tak ada takluk. Dia hanya sekadar mengesahkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Nak faham macam tu. Dan tiada hidupnya itu dengan roh. Sampai itu je lah. Nanti insyaAllah kita sambung di lain hari, di lain masa. Diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung kitab kitab yang kedua pula lah sambung, iaitu Mustikah Hadis. Tanda sampai situ. Dan tiada hidupnya Allah Ta'ala itu dengan roh. Jadi Allah Ta'ala ni bukan hidup dengan roh. Jadi Allah Ta'ala ni hidup dengan apa? Kita hidup dengan roh. Allah Ta'ala hidup dengan apa? Allah Ta'ala hidup dengan hayat. Dia panggil hayat, iaitu sifat berhidup. Sambung kitab Mustikah Hadis. Muka surat 44. Betul tak? Fardu dan sunat. Kita masuk tajuk fardu dan sunat bagi wuduk. Fardu dan sunat. Sambung terus Dalam hadis yang tersebut yang menerangkan tentang sifat wuduk dan caranya wuduk itu yang sah, tidak diterangkan yang mana fardu dan yang mana sunat. Dalam hadis yang lepas lah, maksudnya yang telah kita baca semalam. Hadis yang baca semalam tu tak ceritakan mengenai mana fardu, mana sunat, mana wajib, mana sunat. Dia hanya menceritakan mengenai cara nak ambil air sembahyang, nak ambil wudu. Sedangkan menurut salah satu syarat wuduk, tiap-tiap seorang hendaklah mengetahui fardu dan sunatnya. Nampak? Syarat wuduk tu nak kena tahu. Nak kena tahu apa? Tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Kita kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Barulah sah ibadat tu. Baru sah ibadat tu. Kalau kita tak tahu, maka tak sah lah ibadat tu. Kita tak tahu syarat ambil wuduk macam mana. Kita tak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Kita tak basuh yang fardu, mana nak sah, betul tak? Jadi kena tahu. Kena tahu itulah yang akan mengesahkan ibadat kita tu. Jadi fardu wuduk, menurut huraian ulama rahimahumullahu ta'ala, bahawa fardu wuduk 6 perkara. Fardu wuduk ada 6 perkara. Masing-masing kita dah tahu dah fardu wuduk ni. Tinggal lagi apa? Tinggal lagi kita nak apa? Refresh. Betul? Nak refresh, nak tajdid balik, nak pembaharui balik ilmu kita tu biar segar.
Sebab tujuan muzakarah ini ialah untuk menghidupkan ilmu. Tu tujuan muzakarah, nak hidupkan ilmu. Taklah ilmu tu terpendam berlapuk je. Kadang-kadang barang berlapuk ni lama-lama rosak. Jadi kita tak nak rosak. Jadi pertama, apa pertama? Pertama bagi fardu wuduk iaitu apa? Niat. Niat. Kerana tiap-tiap amalan hendaklah dengan niat. Sebab ibadat itu, amalan itu sahnya dengan niat. Niat tu sah dengan niat tu pula sah dengan Islam. Niat sah dengan Islam. Ibadat sah dengan niat. Niat sah dengan Islam. Sebab kalau tak Islam, tak sah niat dia. Contoh orang kafir. Orang kafir, dia semayang, dia pandai niat. Dia niat macam kita niat. Kemudian dia semayang macam kita semayang. Dia tahu akan rukun semayang. Dia tahu fardu semayang. Dia tahu perkara-perkara wajib semayang. Dia tahu yang mana sunat. Jadi dia buat. Tapi tetap tak sah amalan dia tu, ibadat dia tu. Sebab apa? Sebab dia bukan Islam. Bila dia bukan Islam, maka niat dia tu tak sah. Niat solat dia tu tak sah. Awal lagi tak sah. Jadi bila awal tak sah, ibadat dia pun tak sah. Faham? Jadi sahnya Islam tu dengan apa pula? Sahnya Islam tu, sahnya Islam tu dengan iman. Islam tu sah dengan iman. Kalau tak ada iman, tak sah Islam dia. Kalau akidah dia tu tak betul, maka dia tak dikatakan orang Islam. Jadi sebab itulah akidah tu nombor satu. Sebab dia mengesahkan semuanya. Akidah tu mengesahkan semuanya. Mengesahkan Islam, kita ni Islam. Mengesahkan kita ini apa? Amal ibadat kita tu sah. Baru mengesahkan, belum tentu dapat pahala lagi. Pahala bab lain pula dapat pahala ni. Dia mesti ada ikhlas, ada khusyuk dalam semayang. Kalau semayang macam tu. Jadi tak boleh lari juga. Tak boleh lari. Tak boleh lari macam mana? Tak boleh lari. Kena belajar bab akidah. Sebab bab akidah ni lah yang akan mengesahkan semuanya. Mengesahkan kita ni Islam. Mengesahkan niat kita. Mengesahkan amal ibadat kita. Sebab tanpa akidah ni, amal ibadat kita tak sah. Akidah yang tak betul lah. Tanpa akidah yang betul ni, amalan kita tak sah. Sehingga kan Syekh Ahmad Patani yang kita baca tadi, Faridul Faraid tadi, mengatakan dalam kitabnya tadi, apa Syekh Ahmad Patani kata, siapa yang tak kenal, maksudnya macam ni, siapa yang tak kenal Allah, maka amalan wajib dan sunatnya tak diterima. Beratnya tu. Siapa tak kenal Allah, maka amalan, dengar siapa tak kenal Allah, maka amalan wajib dan amalan sunatnya tak diterima Allah. Tu bahayanya. Tu ada dalam kitab ni. Faridul Faraid ni ada. Ni bukan sekadar cakap. Bukan saya cakap. Tak, bukan. Tapi dalam kitab ni. Dalam kitab ni. Semuanya berdasarkan kitab. Ulama' dah ajar. Ulama' dah beritahu. Jadi kita kena tahulah. Sebab itulah kita kena pergi tempat majlis-majlis ilmu, supaya kita ambil tahu, supaya kita dapat tahu. Bila kita tahu, kita tahu apa nak kena buat. Macam tu. Jadi yang pertama, niat. Kerana apa? Kerana tiap-tiap amalan hendaklah dengan niat. Keduanya apa? Keduanya membasuh seluruh apa dia? Bulatan muka. Bulatan muka. Jadi kena tahu had muka daripada mana ke mana. Kalau daripada tepi ni mana? Ni anak telinga ni. Anak telinga kanan ni. Ni kanan saya lah. Ni kanan hingga kiri. Tu paras tepi. Tepi.
Kalau daripada atas ni, daripada mana? Daripada umbun-umbun ni. Umbun-umbun yang panggil kan. Tumbuh anak rambut ni sampai ke dagu. Macam tu. Itu bulatan muka. Jadi membasuh yang kedua ni, membasuh seluruh bulatan muka daripada paras rambut di kepala. Paras rambut di kepala. Mana paras kita? Kita tengok sendiri dalam cermin. Nak tengok dengan mata tak nampak, tengok dalam cermin baru nampak. Tengok dalam cermin nampak mana paras rambut dekat atas ni, dekat kepala ni. Hingga mana? Hingga ke bawah dagu. Dia kata ke bawah dagu, bukan sampai dagu je. Maknanya kena ambil raut bawah dagu ni. Raut bawah dagu. Jangan raut macam ni. Tak sah ni. Ni. Wah. Dan daripada paras telinga kanan. Dia kata telinga kanan. Telinga kanan ni. Telinga kanan. Ni kanan saya lah ni. Kanan hingga ke paras telinga kiri. Paras. Mana paras? Ni lah anak telinga kita panggil ni. Ni anak telinga ni. Paras dia lah. Paras. Habis dua. Ketiga, membasuh tangan meliputi kedua siku. Jadi basuh tangan sampai siku. Sampai siku ni. Jangan kurang daripada siku, tak sah nanti. Jadi nak sempurna kena raut lebih pada siku. Ni siku raut sampai lebih. Ada orang saya tengok ambil air semayang, ni air jatuh dia macam tu je lalu. Mana nak rata kan? Jadi air semayang ni kena rata. Kena molek-molek rata. Baru sempurna. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu dalam hadis dia, siapa yang tak sempurnakan betul-betul solat, air wuduk ni, air semayang ni, maka dia akan dicela. Jadi kena sempurna. Sebab Rasulullah beri amaran, siapa yang tak sempurnakan wuduk, dia kena balasan nanti. Tadi yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat pula, menyapu sebahagian daripada kepala. Sapu sebahagian daripada kepala. Sekurang-kurangnya 3 anak rambut. 3 anak rambut. Bukan kepala tu sapu kepala lah, bukan sapu rambut. Kan kata rambut kita panjang. Rambut panjang sampai paras bahu. Kita ambil rambut ni, basuh rambut. Tak boleh. Tak sah nanti. Kena sapu kepala. Ambil kepala, sapu. Kena sapu. Kena sapu. Itu mazhab kita lah, sapu. Mazhab kita sapu. Ada mazhab lain, dia basuh kepala. Kena basuh kepala. Basuh. Jadi kita sekadar sapu je. Sekurang-kurangnya 3 anak rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki meliputi kedua buku lali. Basuh kaki itu mesti lebihkan sedikit daripada buku lali itu. Jangan kurang daripada buku lali. Ni ada tengok orang ambil semayang ni, tumit pun tak kena. Tumit pun tak kena. Nak kena macam mana? Dia hulur je. Air jatuh, air daripada baik, dia hulur kaki je. 3 kali hulur, begitu je. Jadi mana nak kata kan, bawah tak kena, tumit tak kena, buku lali tak kena, kena atas je. Mana nak sah. Jadi sebab tu kena belajar biar sempurna ibadat kita ni. Habis. Yang kelima dan yang keenam, yang terakhir sekali, tertib. Tertib ni apa? Tertib ni yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jangan yang kemudian didahulukan, yang dahulu dikemudiankan. Tak boleh, tak kena. Tak kena dengan kaedah. Kaedah tertib tu tak kena. Tertib ni kena dulu, yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi tertib iaitu menurut susunan. Dia kata menurut susunannya.
seperti yang tersebut di atas. Jadi seperti yang kita baca tadi dah. Yang pertama niat, kedua basuh muka, ketiga basuh tangan sampai siku, keempat nyapu sebahagian kepala, dan yang kelima membasuh kaki sampai buku lali, dan keenam tu tertib. Jadi kita tengok kat sini ada 6 fardu. 4 tu basah. Apa basahnya? Semua kena air. Muka kena air, tangan kena air, kepala kena air, kaki kena air. 2 je tak kena air. Apa dia? Niat dengan tertib. Maknanya fardu wuduk ni nak senang ingat, 4 kering 2 basah. 4 kering 2 basah. Jadi yang kering tu apa? Niat dan tertib. Habis dah 6. Orang yang mengambil wuduk kalau meninggalkan salah satu daripada perkara-perkara wuduk itu, tidak sah wuduknya. Tinggal salah satu daripada 6 tadi, tak sah wuduknya. Misalnya kalau ia meninggalkan perbuatan menyapu kepala atau menyapunya selepas membasuh kaki, maka tak sah. Tak ikut tertib, tak sah. Kalau tinggalkan tak sah. Nampak? Itu fardu wuduk. InsyaAllah nanti kita sambung sunat wuduk. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wal alim wat ta'wil was salihin. Allahumma taqabbal taubat. Allah ya Allah ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwi indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah ya Allah daripada majlis ilmu kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah pahala daripada majlis ini ya Allah, dan juga ya Allah kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah pahala yang sama ya Allah kepada arwah-arwah guru-guru kami, dan juga kepada kedua ibu kami yang telah meninggal dunia, dan juga yang masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, insyaallah diizinkan Allah SWT pagi esok kita sambung muzakarah kita insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada yang sudi menonton dan juga yang sudi komen. Siapa ni komen ni? Idahwan Falani. Terima kasih kerana komen. Tapi kalau lain kali kalau tak jelas, sudi-sudilah bagi tahu supaya jelas kita muzakarahkan ni untuk apa? Untuk memberi manfaat. Bukan kita nak tunjuk pandai tak? Kita tak pandai. Yang pandai tu tok guru. Jadi kita hanya sekadar muzakarah dan nak beri manfaat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.